Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang membincangkan ayat yang ke-10 dan insyaAllah kita akan bincangkan juga ayat yang ke-11 dari suratul A'raf ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, iaitu Adam, lalu kami bentukkan tubuhmu. Kemudian kami katakan pada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bincangkan dalam kuliah yang lepas apakah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tamkin. Tamkin ini kata Ibnu Jauzi dalam tafsirnya merujuk kepada dua perkara. Iaitulah yang pertama, tamkin dalam arti kata diberikan kepadanya sultan, diberikan kepada mereka ini pemerintahan. Yang kedua, tashil. Tashil makna diberi kemudahan. Mungkin di kalangan manusia dia menjadi pemimpin, itu maksudnya diberikan kepadanya kesultanan, kekuatan. Yang kedua, kalau tidak dia beri kekuatan dia sebab pemerintahan sekalipun, tetap Allah beri kepadanya tashil. Tashil ini makna di mana saja dia tercampak dia boleh hidup, dalam arti kata nak mencari rezeki, nak mencari penghidupan. Memang Allah SWT takdirkan di muka bumi ini kaya dengan berbagai-bagai sumber. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan yang Allah sebut di sini ma'ayish. Ma'ayish ini kalau kita lihat, para ulama menjelaskan di bawah ma'ish. Ma'ish ni perkataan asya ya'ishu ish ataupun ma'isha, merujuk kepada kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan? Kata Ibn Jauzi, yang pertama, ma ta'ishuna bihi minal mata'im wal masyarib. Allah berikan kepada kamu dari sudut makanan, minuman yang mencukupi. Yang kedua, wa thani ma tatawassaluna bihi ilal ma'ayish. Yang Allah berikan kepada kamu ilmu, kepakaran untuk kamu hidup di muka bumi ini. Masing-masing ada ilmunya sendiri. Ilmu bercucuk tanam, ada di kalangan mereka ilmu untuk mengajar, ada di kalangan mereka ilmu dari sudut kesenian. Jadi masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala teknik, kepakaran dalam bidang masing-masing supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab mencari penghidupan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini yang difirmankan oleh Allah SWT. InsyaAllah akan kita bincangkan pada satu ketika nanti. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, sungguhnya manusia itu semuanya akan bekerja mengikut corak yang Allah SWT tetapkan untuknya. Itu sebab kita jangan masa hairan. Kata Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dalam buku beliau tentang menangani kerenah anak-anak, bahawa di kalangan anak-anak ini, walaupun ayah ibu bekerja dalam satu bidang, tetapi terdapat anak-anak yang mereka besarkan ini mempunyai kecenderungan yang berlainan daripada ayah ibu. Ini tidak perlu kita bimbangkan. Selagi dia mencari rezeki yang halal, selagi dia menggunakan kepakaran dalam bentuk yang syarak izinkan, kita jangan bimbang. Ini juga perkara disebut oleh para ulama murabbun, para ulama ahli-ahli tarbiyah. Sebagai contohnya Dr. Muhammad Uqra dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Begitu juga Syekh Al-Marhum
Dr. Abdullah Nasir Ulwan, kitab yang selalu diwar-warkan dalam segmen ini, bagaimana pentingnya kita membesarkan anak-anak, memastikan destinasi yang mereka nak cari itu ialah mencari keridhaan Allah SWT. Apa sekalipun kerja yang dilakukan, selagi ianya halal, maka tidaklah dihalang mereka untuk melakukannya. Jadi dalam firman Allah SWT di sini ma'aish, maknanya merujuk kepada satu ilmu kepakaran yang dikurniakan kepada seseorang hamba. Kebanyakan para ulama qura ni maknanya yang membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat tentu, membaca dengan meninggalkan hamzah, maknanya ma'aish, seperti yang kita bacakan ma'aish. Tetapi ada setengah pandangan qiraat, contohnya Zajjaj, membaca dengan ma'aish. Tapi sebenarnya ini merupakan satu yang kurang tepat, kata Ibn Kathir dan juga Ibn Jauzi. Yang tepatnya ialah ma'aish, tashil, tidak ada hamzah di situ. Kerana kita perlu bezakan, biasanya yang ada hamzah ni bila ya yang terdapat dalam kalimah itu merupakan ya zaidah. Ya zaidah. Contohnya kalimah sahifah. Sahifah ni, sahifah maknanya helaian, lembaran ataupun surat khabar. Kita jamakkan dengan sahaif ataupun suhuf. Biasanya sahaif atau suhuf. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain. Madinah contohnya, kita jamak dengan madain. Begitu juga kita menjamak perkataan basirah, basair. Kenapa ada perbezaan? Apa bezanya dengan ma'aish? Kalau ma'aish, dia perkataan aisha ya'ishu, ya itu merupakan ya asliyah, bukannya ya zaidah. Berbanding dengan kalimah yang lain tadi, sahifah ataupun sahaif. Kenapa tak sebut sahaif? Memang ada dari sudut qiraat, ada sudut bacaan orang-orang ni najd, maknanya semua huruf hamzah ni tashilkan sahaif. Tapi asalnya sahaif yang fasihnya. Ini masalah bahasa sedang pendengar sekalian. Saya nak tekankan supaya para pendengar sekalian mengerti bahawa bahasa Al-Quran ni bahasa Arab. Kita nak faham keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, mesti faham bahasa Arab. Barulah kita tahu apa yang Allah SWT kehendaki. Kita bukan boleh baca mana-mana terjemahan dan kita anggap kita faham macam orang yang faham bahasa Arab. Ini satu gesaan sebenarnya kepada para pendengar sekalian supaya mencari peluang untuk mempelajari bahasa Arab. Artinya qiraat ma'aish qiraat yang kurang tepat, kata para ulama muhaqqiqun. Yang tepatnya ialah ma'aish seperti qiraat Hafiz yang kita baca dalam Quran pada hari ini. Kerana ma'aish dari perkataan asya ya'ishu, artinya huruf ya itu adalah huruf yang asal. Berbanding dengan kalimah sahifah, dia dijamakkan sahaif, tidak sahaif. Kerana sahifah ya itu ialah ya zaidah, dia bukannya ya asliyah seperti kalimah asya ya'ishu. Begitu juga kalimah Madinah. Madinah jamaknya madain. Kenapa tak dijamakkan dengan madain? Kerana ya itu adalah ya zaidah, bukannya ya asliyah. Ini perkara kita bincangkan jadi belit-belit pula sidang pendengar sekalian. Tapi kita nak nampakkan keindahan bahasa Arab sebenarnya. Jadi bila Allah SWT mengatakan waja'alna lakum fiha ma'aish, kami jadikan untuk kamu di dunia ini berbagai sumber untuk kamu hidup, ini menandakan satu nikmat Allah SWT. Lantas Allah ikori kenyataan tersebut dengan qalilan ma tashkurun, hanya sedikit saja yang dapat kamu syukuri. Ai syukrukum qalil. Qala Ibn Abbas yurid annakum ghairu syakirin. Ibn Abbas mentafsirkan ayat ini qalilan ma tashkurun, dan katanya sungguhnya sedikit di kalangan kamu yang mampu bersyukur pada Allah SWT. Baik, seterusnya kita lihat pada ayat yang ke-11, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Maksudnya, sungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam dan kami bentukkan tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam kecuali iblis. Iblis tidak mahu sujud, tidak mahu terlibat dalam suruhan Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam bab walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, dalam fasa ini saja Ibn Jauzi mengemukakan terdapat 8 pandangan yang menjelaskan apakah ini maksudkan dengan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami telah ciptakan kamu, kemudian kami bentukkan kamu. Apakah thumma itu maksudnya waw ataf, maksudnya waw ataf, ataupun maknanya di sini ada bentuk
Apakah bentuk di sini tertib yang membawa makna ada sesuatu perselisihan waktu? Yang mana satu? Kalau kita lihat, Ibn Jauzi mengemukakan yang pertama pandangan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kami telah ciptakan kamu, kemudian kami bentukkan kamu. Siapakah yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini yang pertama ialah Nabi Adam. Tetapi mengapa pula digunakan di sini sirah mukhatab jamak yang merujuk kepada kamu? Kamu ni kita lah yang baca Al-Quran Al-Karim. Ada dua pandangan. Kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman, terdapat dua pandangan. Pandangan pertama di sini ta'zim, untuk mengagungkan, menunjukkan ketinggian kedudukan manusia yang diwakili oleh bapa mereka, iaitu Abul Bashar Adam alaihissalam. Yang kedua yang dimaksudkan di sini antum walaqad khalaqnakum, ialah kamu semua manusia. Kerana minnah ni maknanya ungkit. Allah SWT mengungkit, menceritakan tentang nikmat ini, walaupun nikmat ini merupakan nikmat penciptaan manusia yang pertama, tetapi kita sebagai cucu cicit Nabi Adam patut juga merasai ia merupakan satu kemuliaan buat kita semua. Jadi khitab di sini walaupun ditujukan kepada Nabi Adam, tetapi juga umum kepada semua keturunan Nabi Adam, zuriatnya, termasuk kita yang membaca Al-Quran Al-Karim, bahawa Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan Nabi Adam sebelum ini. Baik, pandangan pertama, walaqad khalaqnakum fi dhahri Adam thumma sawwarnakum fil arham, rawahu Abdullah bin Al-Harith an Ibn Abbas. Pandangan pertama menjelaskan bahawa kami ciptakan kamu, kemudian kami rupakan bentuk kamu. Yang pertama, kami ciptakan kamu dalam tulang belakang Nabi Adam, kemudian kami bentukkan kamu dalam rahim-rahim ibu-ibu kamu. Ini pandangan Abdullah bin Al-Harith yang dipetik diriwayatkan dari Ibn Abbas, pandangan pertama. Pandangan kedua, walaqad khalaqnakum fi aslabi rijal wa sawwarnakum fi arhamin nisa. Allah SWT masukkan di sini khalaqnakum, kami ciptakan kamu dalam tulang-tulang sulbi orang-orang lelaki, datuk nenek moyang kamu. Kemudian kami bentukkan rupa paras kamu dalam rahim ibu-ibu kamu bila berlaku persenyawaan. Pandangan ini adalah dari Sa'id bin Jubair, juga dari Ibn Abbas, dan pandangan ini juga disokong oleh Ikrimah. Yang ketiga, walaqad khalaqnakum, kami ciptakan kamu, maksudnya Nabi Adam. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentukkan rupa-rupa kamu, merujuk kepada zuriat Nabi Adam, iaitu kita-kita ini. Pandangan ini daripada Aufi, daripada Ibn Abbas juga. Lihat Ibn Abbas ni, masya-Allah, kaedah berfikirnya cukup pelik. Ini namakan oleh orang putih yang mengkaji, berfikir di luar kotak. Cara berfikirnya berbeza daripada fikiran orang lain, dengan idea-idea yang dikemukakan cukup hebat. Ini berkat dari doa Nabi SAW ketika dia ditahnikkan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, jadikan dia ni faham dalam agamanya dan kurniakan kepadanya hikmah. Dan satu pandangan lain, wa 'allimhu ta'wil, kurniakan kepadanya kemampuan untuk mentafsir ayat-ayatmu. Yang keempat, walaqad khalaqnakum, kami telah ciptakan kamu, yakni Adam, dimaksudkan dengan Nabi Adam. Tsumma sawwarnakum fi dhahrihi, qalahu Mujahid, kemudian kami jadikan kamu ataupun keturunan kamu dalam tulang belakang Nabi Adam ini. Pandangan ni kata pandangan dari Mujahid, ini merupakan kombinasi pandangan ketiga dan kedua sebelumnya. Yang kelima, wal khamis, khalaqnakum nutfan fi aslabi rijal wa tara'ibin nisa, kami ciptakan kamu dalam bentuk setitis air mani, titisan-titisan air mani dalam tulang-tulang sulbi orang-orang lelaki, wa tara'ibin nisa, dan juga dalam tulang-tulang tara'ib orang perempuan. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentukkan kamu, hasil dari pertemuan di antara nutaf mani dengan ovum dalam rahim seseorang perempuan. Pandangan ini daripada Ibn Sa'ib. Ini pandangan kelima, sedang pendengar sekalian. Pandangan yang keenam, khalaqnakum fi butuni ummahatikum, kami ciptakan kamu dalam rahim-rahim ibu-ibu kamu. Tsumma sawwarnakum fima ba'dil khalqi bi syaqqi sam'i wal basar, qalahu Muammar, dan kemudian kami bentukkan rupa paras kamu selepas itu melalui proses penciptaan 40, lalu kami jadikan telinga, kami jadikan mata, jadikan bagimu pendengaran, penglihatan selepas sempurna tempoh yang telah kami tetapkan itu. Ini pandangan ke-6. Pandangan ke-7, khalaqnakum, yakni Adam, khalaqnahu min turab. Khalaqnakum maksudkan sini kami ciptakan kamu, iaitu mencipta Nabi Adam dari tanah. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentukkan rupa kamu. Qalahu Zajjaj wa Ibnu Qutaibah,
Ni kemudian kami bentukkan kamu, kami cipta kamu daripada tanah, kemudian kami bentukkan rupa kamu, tangan, kaki dan sebagainya. Ini pandangan Az-Zajjaj dan juga Ibn Qutaybah. Qala Ibn Qutaybah faja'al al-khalq lahum idh kanu minhu. Faman qala ana biqawlihi khalaqnakum Adam fama'anahu khalaqna aslakum. Wa man qala sawwarna dhurriyyatahu fi dhahrihi arada ikhrajahum yawmal mithaq ka hayati adh-dharr. Ini masukkan dari sudut, ini dimaksudkan oleh para ulama, kami ciptakan kamu, maksudnya menciptakan Nabi Adam. Kemudian sawarnakum, kami ciptakan zuriat kamu. Yang ke-8, pandangan yang terakhir yang disorot oleh Al-Imam Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zadil Masir, walaqad khalaqnakum ya'ni al-arwah, kami ciptakan kamu, dimasukkan di situ ya ruh-ruh, arwah. Thumma sawarnakum ya'ni al-ajsad, dan kemudian kami bentukkan rupa paras kamu, yang dimaksudkan di situlah jasad. Artinya kejadian manusia ni merupakan kombinasi antara ruh dan jasad. Ruh benda yang tidak kelihatan, jasad benda yang dapat dirasai. Hakahul Qadhi Abu Ya'la fil Mu'tamad. Ini merupakan pandangan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mu'tamad. Ini merupakan pandangan-pandangan, dan yang antara satu dengan yang lain mempunyai keserupaan, persamaan lebih kurang. Yang penting nak menampakkan penciptaan ini merujuk kepada Nabi Adam ke ataupun kepada zuriatnya ke, itu tidak ada masalah. Yang penting Allah SWT telah menciptakan kita. Perbezaan-perbezaan pandangan ini sebenarnya menyebabkan kita dapat lihat nikmat ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ciptaan yang pertama Nabi Adam, kemudian ciptaan kita manusia yang kemudian datang kemudian dari keturunan Nabi yang mulia ini, untuk menjalankan tanggungjawab supaya mereka sedar bahawa musuh mereka merupakan syaitan. Sebenarnya sedang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat tafsir Ibn Katsir, beliau setuju untuk mengatakan bahawa khalaqnakum maksudkan di sini ialah manusia kita yang baca Al-Quran, dan bukan dikhususkan kepada Nabi Adam sebenarnya. Kerana perkara yang sama juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi SAW. Dalam suratul Baqarah Allah menceritakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Hai Bani Israel, yang kamu ni memusuhi Muhammad SAW, kamu perlu ingat bahawa satu masa dahulu kami telah pun meneduhkan kamu di bawah awan ketika kamu berada di panas padang pasir Tur Saina, dan kami turunkan untuk kamu makanan-makanan dari langit. Bila pula Bani Israel Yahudi yang duduk di Madinah ini diberikan kelebihan sedemikian? Yang ini maksudkan dengan nikmat, diteduhkan oleh awan, diturunkan makanan langit. Ini bukan mereka, datuk nenek moyang mereka pada zaman Nabi Musa dahulu. Tetapi Allah SWT menggunakan khitab di sini, disebut khitab jama', orang yang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi, nak menampakkan bahawa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada datuk nenek moyang dahulu merupakan satu minnah. Walakin lima kana dhalika minnatan al-aba' alladhina hum asl sara ka'annahu waqi' 'ala al-abna' wa hadha bikhilaf qawlihi ta'ala. Ini adalah satu penjelasan oleh Imam Ibn Katsir. Bila dia merupakan satu nikmat yang menyebabkan datuk nenek moyang yang terdahulu bergembira dan mendapat kelebihan itu, maka Allah turut mengenakan, mengingatkan generasi yang datang selepasnya bahawa nikmat itu juga walaupun tidak diberikan kepada kamu, tetapi sebenarnya sebab nikmat itu kamu hidup pada hari ini. Jadi kamu juga wajar mensyukuri nikmat yang diberikan kepada datuk nenek moyang kamu. Dia merupakan satu ungkitan, ungkit. Allah mengungkit. Allah ni boleh mengungkit kerana Allah SWT merupakan pemberi yang mutlak. Kita tidak boleh mengungkit, haram mengungkit pemberian yang telah kita berikan, kerana kita bukannya pencipta ataupun orang yang memiliki satu itu secara mutlak. Allah SWT boleh. Allah boleh sifat dengan takabur kerana Allah SWT merupakan sumber segala kekuatan, dan Allah memiliki kuasa mengatasi segala-galanya. Manusia tidak boleh takabur. Allah boleh mengungkit, manusia tidak boleh mengungkit. Ini perkara ini insyaAllah kita akan bincangkan pada hujung nanti. Walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang mulia. InsyaAllah pada masa yang kelak kita akan bincangkan lebih lanjut apakah maksud perbezaan antara manusia dan juga Khaliq. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.